Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Terjatuh dah ni. Alright. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang sedang menonton sekarang. Sekejap. Apakah ini? Okay, alright. Apa khabar semua yang dekat sini? Alright, hi. Apa khabar semua yang ada dekat sini? Saya harapkan anda semua sihat walafiat hendaknya. Alright, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada anda semua. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda. Hai Azmi Jafri, hai Ezania Hakim, hai Mila. First sekali saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua disebabkan komitmen yang anda berikan kepada saya dan semangat yang sebenarnya saya tak pernah rapat semangat macam ni. So saya rasa macam saya nak berterima kasih kepada anda semua disebabkan semangat yang diberikan kepada saya yang tak putus-putus tu. Alright, saya sebenarnya baru je habis kelas dengan saya punya klien lah. Saya punya anak didik saya yang mana Alhamdulillah kita dah lakukan sebanyak kelas yang kedua hari ni. Hai Ahmad Auzan, sorry. Hari ni adalah hari kelas yang ketiga, kelas nutrition yang dalam program eksekutif tahun 2020 sebabkan saya nak membantu lebih ramai lagi orang untuk dapat turunkan berat badan dan Alhamdulillah daripada hasil interview saya juga dengan dua orang klien saya hari ni, result dia orang sangat-sangat membanggakan. And so congrats kepada Mila, congrats kepada Lisa, Kak Lisa yang ada dekat sini. Kalau ada, tak ada kot. So congrats kepada mereka semua disebabkan berjaya dapat turunkan berat badan dalam tempoh yang sangat sekejap. Sebagai contoh, Mila yang ada dekat sini, dia share tadi dia dalam tempoh sebulan dapat turunkan sebanyak 12 kilo. Kau rasa kan? So itulah satu benda yang saya rasa macam satu benda yang membanggakan bagi saya. Sebabkan bukan satu benda yang mudah untuk turunkan berat badan tanpa komitmen yang betul. So saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur sebabkan komitmen yang diberikan oleh anak didik saya adalah sangat impresif. Right. So yes, thank you Mila, thank you. Hai Mesyati Spad. Apa khabar? Alright, again macam biasa saya akan buat beberapa setup dulu. Alright. So hari ni kita akan menjawab beberapa soalan yang diberikan kepada saya. Kita akan menjawab beberapa soalan yang diberikan kepada saya. Dan of course, sekiranya anda ada sebarang persoalan yang mungkin ada dalam hati dan sanubari korang dan tak tahu siapa yang boleh bantu anda untuk menjawab, anda boleh tanya saya dekat sini sebab saya akan bagi free jawapan-jawapan yang mungkin anda, yang asalkan dapat membantu anda lah untuk dapat turunkan berat badan. Hai Rosman Alim, hai Renadro Zaimi. Susahnya nak sebut nama. So again, kita nak bercakap tentang komitmen hari ni. Komitmen untuk dapat turunkan berat badan. Hello Kahu, apa khabar? How's business? How's your saloon? Hello Azmi Jafri, Sua TV. Hai. Alright, okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua sebabkan memberi support kepada saya all the time. Sebab saya rasa sangat-sangat terharu disebabkan the support yang diberikan kepada saya, yang saya rasa macam it's quite hard untuk saya dapat rasa macam ni. It's quite overwhelming sebenarnya apa yang saya rasa ni, dan saya sangat-sangat bersyukur disebabkan apa yang saya buat sekarang ni Alhamdulillah orang nampak dan orang dapat manfaat juga daripada apa yang saya share dan apa yang saya buat. Sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syah daripada Batak Fitness. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang rasa rendah diri, rasa tersisih dan rasa kurang keyakinan diri disebabkan berat badan yang berlebihan.
Alhamdulillah, daripada result yang saya dah kumpul, saya dapat membantu ramai orang untuk kembalikan semula keyakinan diri mereka. Dan saya yakin klien-klien saya sekarang akan dapat pakai baju saiz M. Saiz M raya tahun depan. Boleh tak pakai baju saiz M ke nak pakai baju kecil lagi? Alright. So, apa yang saya nak cakap hari ni ialah kita nak bercakap tentang komitmen. Alright. Walaupun sebenarnya nak turunkan berat badan ni it's bukan satu benda yang mudah, to be honest. Dia satu benda yang agak mencabar. Dia agak mencabar kalau katakan tak tahu cara. Satu hal lagi, dia tak dapat, kita susah sebenarnya nak buat sesuatu benda tu tanpa mempunyai knowledge yang betul. Someone yang boleh bantu untuk contohnya bawa kita ke arah ke jalan yang kita nak pergi. Contohnya macam kalau katakan kita nak pergi ke katakanlah ke Sungai Buloh. Kita tak tahu jalan dan kita buka Waze. Kita buka Google Maps kan untuk kita cari jalan nak ke sana. Tapi bila kita dah buka maps tu nak ke Sungai Buloh, maps tu suruh kita masuk ke kanan, kita masuk ke kiri. Maps tu suruh kita jalan straight, kita masuk simpang tak mana-mana kan. So banyak kali maps tu akan tegur kanan masuk kiri semua tu kan, sampai dia dah menyampah kat kita kan. So itulah sebenarnya tujuannya bila kita nak ada someone yang boleh bantu kita supaya kita dapat capai ke matlamat yang kita nak. So komitmen tu adalah sangat penting. Komitmen tu maksudnya apa tau? Komitmen tu maksudnya bila mana kita punya bila mana contohnya macam kita nak capai sesuatu matlamat tanpa guidance, kita akan sesat. Betul tak? Setuju tak apa saya cakap? Setuju tak apa saya cakap? Tanpa ada sebarang guidance, kita akan pasti sesat. Hello Anaki Power Mania, apa khabar? Hello Ferdian Sahtahir. Okay, my point is very simple. Commitment tu adalah satu benda yang sangat susah untuk kita dapat, untuk saya sustainkan daripada klien-klien saya. Walaupun sebenarnya klien saya dah bayar saya pun. So commitment tu adalah something yang priceless. Walaupun dia nak capai ke matlamat, tapi apa yang saya suruh dia buat, walaupun benda tu benda simple, dia susah nak buat. So itu yang saya rasa macam perlu diperbaiki lagi lah kan. Jadi dekat sini apa yang saya nak buat adalah saya nak cakap sikit tentang komitmen. Alright. Komitmen ni is all about macam mana tau. Komitmen ni adalah sesuatu berkenaan dengan kehendak kita. Okay, contohnya macam kalau katakan tadi kita cakap tadi kita nak turunkan berat badan. Kehendak kita nak turunkan berat badan, kita dah ada satu clear vision dah. Raya 2020 saya nak pakai baju saiz M. 2020 saya nak pakai baju saiz M. Okay, daripada saya pakai baju katakanlah saiz XL, saya main sebut je sekarang ni. So bila kita dah ada mentaliti macam tu, kita nak capai sesuatu, apa yang jadi adalah kita usaha ke arah situ. Bila kita usaha ke arah situ, tapi of course ada kadang-kadang kita tak jumpa jalan, kita tak jumpa siapa yang boleh bantu, siapa yang boleh guide apa semua, which is normal. Itu adalah satu benda normal. So bila kita face benda macam tu, biasanya kita akan cari siapa yang boleh bawa kita ke arah situ, siapa yang boleh bantu kita untuk capai ke matlamat kita. So it takes commitment, bukan setakat kita punya masa, tapi kita punya concentration, kita punya energy, kita punya attention, dan kita punya macam-macam komitmen yang sepatutnya kita patut letak kat situ kan. Hello Iris Suhaimi, hello Wan Muhammad Amir. Hai. Siapa lagi dekat situ? Muhammad Izzuddin Asyafi pun ada. Alright, so my point is Arif Majika pun ada. Hi Ma'am Eva. Alright. Okay, like sikit. So apa yang saya cuba Hai Roslan Lan. Apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah, if let's say you are not committed, okay, committed dari segi masa, dari segi
tenaga, concentration and everything. Walaupun jalan tu mudah nak pergi, tempat hala tuju kita mudah, kita pasti akan susah nak dapat. Sebagai contoh, katakan saya ni daripada Kajang, saya nak ke Kuala Perlis, saya nak ke Perlis katakan. Saya sepatutnya makan masa lah, katakanlah dalam 6 jam ada kot. 6 jam, saya main tibai je. 6 jam perjalanan daripada Kajang nak ke Perlis. Tapi saya tak letakkan concentration saya untuk hala ke destinasi saya. Mungkin dalam tempoh saya travel daripada Kajang ke Perlis, saya stop kejap dekat arena sambil saya main game. Saya main game, saya ralik main game. Bila saya main game, saya tersedak, kena drive balik. Next arena saya stop balik, saya main game balik. So concentration tu adalah satu benda yang dipersoalkan kat situ. Komitmen juga. So bermaksudnya kat sini, walaupun destination kita dah nampak jelas ternyata ke mana kita patut pergi, pukul berapa kita patut sampai, bila kita boleh achieve target kita, tapi disebabkan kita tak committed, trust me, no one can help you but yourself. Tiada siapa yang boleh bantu diri anda kalau anda tak committed. Walaupun ada turun daripada langit sekalipun, no one can really help you. Percaya tak? Logik tak percaya cakap? Nasi bukannya someone yang ada kepak, kan? Muka saya bercahaya, badan saya bercahaya, turun sini, okey, korang kena buat itu, korang kena buat ini. Mungkin kalau katakan saya macam tu pun nak dengar apa saya cakap, kan? Tak kira lah saya ke ataupun any coach yang kat luar sana. My point is, kalau katakanlah kita tak committed, kita akan bagi 1001 alasan untuk tak buat benda yang sepatutnya kita buat, walaupun sebenarnya itu yang kita nak. So saya kat sini macam ni lah. Semua orang kat sini ada benda yang dia nak achieve dalam life dia. Alright, semua orang ada benda yang dia nak achieve dalam life dia. Saya nak tegur sikit. Hai Lokman Patil Lokman. Hai Jariwan. Alright, so semua orang ada benda yang dia nak achieve dalam life dia. Ada yang nak achieve untuk turunkan berat badan, ada yang nak jadi badan dia lebih sadar, ada yang nak kempiskan perut dia yang buncit tu. Semua orang ada something yang dia nak achieve. And semua orang kalau saya tanya dia macam mana cara nak turunkan berat badan, semua orang boleh bagi saya 1001 cara untuk turunkan berat badan. So macam kan, semua orang boleh bagi saya 1001 cara macam mana caranya untuk capai ke dia punya target. Tetapi knowledge saja tak cukup. Kita kena buat lebih lagi. Komitmen kita tu adalah something yang perlu kita pupuk supaya kita boleh maintain kita punya energy sehingga sampai ke destinasi kita tu. So there is no point dalam apa yang kita nak buat tu kalau katakan kita tak betul-betul nak buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. Mentor saya dia beritahu, orang yang berjaya tu, dia mulakan sesuatu tu, dia buat sampai habis. So of course dalam tempoh kita nak capai sesuatu tu, kita akan jumpa roadblock. Sekejap. Saya rasa saya cakap macam something berkenaan dengan motivasi kan. Saya bukan pakar motivasi, tapi itu yang saya face hari-hari kan. Kadang-kadang saya nak share sikit lah apa yang saya nak share. Boleh tak saya nak share sikit? Kalau saya boleh share sikit, boleh tak komen ke like ke kan? Saya pun ada juga perasaan, saya nak share ke apa perasaan saya kan. So if you don't mind, kalau kata korang tak kisah saya nak share apa yang saya rasa ni, boleh tak like sikit ke, komen sikit ke kan? Sebab saya nak share a few things tentang apa yang saya jumpa dan masalah-masalah orang yang tipikal yang saya jumpa, yang saya nampak dia susah nak capai ke matlamat yang dia nak capai. Kalau katakan korang nak dengar, korang tunjuk like sikit. Kalau kata Kak Zaharah like, baru dah semangat, Kak Zaharah dah like. Alright. So point is macam ni. Saya ada seorang klien, this back then lah, like few months ago, bulan 8 kot. Okay. Dia nak turunkan berat badan, dia bagi alasan, dia bagi sebab dia tak dapat nak commit dengan saya sebabkan dia sibuk bekerja. Dia kata dia nak buat closing lah, nak close project lah, kena buat paperwork lah, itu ini. So dia tak ada masa sangat nak pergi ke gym, tak ada masa nak attend class, dia tak ada masa nak buat macam-macam benda. In fact nak masak pun tak ada masa, dia terpaksa makan dekat luar.
So makan dekat luar tu dia cuba makan makanan yang paling sedang, paling mudah sekali untuk dia dapat lah. Macam fast food and everything. Okay, so bila jadi macam tu, okay lah, saya pun tak ada cakap apa kan. Kita sebenarnya sebagai seorang coach ni kan, sebagai seorang yang untuk bantu orang turunkan berat badan, apa yang saya buat lah, saya just macam apa dia cakap kat saya tu, saya percaya je kan. Sebab apa yang saya nak buat, saya nak bantu dia. Kalau dia rasa benda yang saya nak buat ni penting untuk dia, dia akan commit dengan saya. Saya tak kata dia tak committed dengan saya. Saya just kata kat sini yang macam people can do more kalau dia nak sesuatu tu dengan betul-betul. Sekejap. Alright, sorry. So apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah, lepas saya dah beritahu kat dia apa dia kena buat. Okay, dia tak cukup masa. Dia ada masa untuk exercise sehari 5 minit je kan. Itu pun dia penat. Saya bagi tahu kat dia apa yang dia boleh buat. Sebenarnya cara saya ni simple je. Cara saya untuk bantu orang turunkan berat badan, trust me, daripada apa yang saya dapat feedback daripada orang, cara tu tak stressful pun, and dapat turunkan berat badan tanpa supplement, tanpa cari yang pelik-pelik, tanpa berpenat-penat, exercise, diet dan bukan-bukan. So sepatutnya okey, dia boleh buat. Tetapi tinggal dia nak atau tak nak saja. So bila dia tak nak buat, so apa saya buat kan? Tapi saya masa tu bersangka baik lah kan dengan dia. Tu nak dia jadikan cerita. Tuhan nak tunjuk dekat saya kan. Saya pergi 7-Eleven masa tu nak beli apa saya tak ingat. Ternampak dia kat kedai mamak sambil tengok Liverpool lawan Manchester United, draw 1-1. Ada pula masa tengok TV, tengok mamak, tengok bola. Alright. So dia siap order roti banjir berbagai, teh tarik ke benda, Nescafe semua pasti. So faham tak kat sini kan, komitmen tu adalah sesuatu yang tak boleh dijual beli. Tak ada harga, kata priceless. So walaupun sebenarnya saya mungkin boleh lock dia dengan dengan apa yang dia bayar contohnya, supaya saya dapat dia punya komitmen. Tapi kalau dia sendiri tak committed, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya hanya boleh jalankan tanggungjawab saya. Saya buat apa yang saya patut buat sebagai seorang yang dah janjikan untuk beri konten kepada dia, mengikut lifestyle yang dia boleh buat. And kalau saya dah bagi tahu kat dia, dia tak nak buat, so apa saya boleh buat? Betul tak? Kalau korang jadi saya, apa patut saya buat? Patut tak saya cekik dia? Hai Rian Sufian, hai Syahrin Lee, hai Jusaidi Johari, Mizi Mahadi pun ada, hai Kalisha Amira, hai M. Arif Lani, Kadir Najib. Alright. So yang paling best sekali adalah dia bagi tahu kat saya, ini je masa yang dia ada untuk tengok bola. Alasan dia memang tak nak kalah lah. Itu saya nak menyampah. So apa saya buat adalah, saya macam okey lah, suka hati kau lah kan. Saya just jalankan tanggungjawab saya. Saya just tunjukkan dia cara macam mana yang patut dia buat. Dan kalau dia buat, tak buat, tak buat. So at least saya dah buat yang terbaik kan. At least saya dah bagi tahu kat dia patut dia buat. Habis je program, saya tak follow up dengan dia. Sebab saya tahu dia tak dapat pun apa yang dia nak kan. So dia just ada satu mentality yang mana dia just splashing the cash, hoping the result will come without doing anything. Hai Ryan Sufian, hai Muhammad Arif Lani. Alright. So itulah yang saya cuba nak bagi tahu dekat sini kan. So it's not easy. Bukan satu benda yang mudah lah sebenarnya kan. Bukan satu benda yang mudah untuk buat satu perubahan yang ketara, yang ketara saya. Alright. So it's all about how you can improve yourself, prioritize and manage your time well untuk capai ke matlamat apa yang kita nak dapat. Sebagai macam saya, selain daripada saya belajar tentang fitness ni, saya juga belajar tentang marketing, tentang cash flow, tentang management, tentang leadership. Sebab saya pun nak improve diri saya sendiri. Ingat saya ada masa ke? In fact kadang-kadang saya tak ada masa untuk saya tidur, rehat semua kan. Saya just buat juga sebab saya yakin apa yang saya buat pada ni, sebab niat saya dah simple.
Niat saya lah untuk bantu orang yang ada masalah berat badan. Dekat luar sana ada 46% rakyat Malaysia yang ada masalah berat badan. So siapa yang nak bantu diorang? Saya tak kata saya dapat bantu diorang, tapi saya yakin saya boleh bantu diorang kalau katakan diorang boleh follow cara yang saya buat, cara yang saya nak ajar ni. Alhamdulillah bukan setakat seorang je, dah macam beberapa orang, dah lebih daripada 10 orang dah pun yang bagi feedback kepada saya yang cara yang saya buat ni membantu dia untuk turunkan berat badan. So itu yang saya cuba nak bantu kat situ, sebab nak turunkan berat badan ni is not that hard. Bukan susah pun, dia kena macam kena buat sesuatu sikit je kena buat. Kena buat extra sikit je lagi. So once dia dah buat extra sikit tu, insya-Allah benda yang dia nak capai lepas tu sangat mudah. Alright. Boleh tak saya tanya, siapa dekat sini plan nak pakai baju raya kecil sikit? Yang lelaki pula saya nak tanya. Siapa dekat sini yang plan nak ada perut flat yang tak buncit? Siapa dekat sini yang rasa macam tu? Kalau katakan anda like ataupun komen, saya akan doakan anda supaya anda akan dapat capai ke matlamat yang mana yang korang nak tu. So nampak gayanya. Kan, nasib baik ada orang kat sini tengah like. For your information, saya tengah buat live dekat 3 tempat. 3 tempat yang berlainan. Thank you Syahrizan Sutri. Waalaikumsalam Kak Ros. Apa khabar? Kak Ros tak join kelas pun tadi. Kak Ros okey Kak Ros? Sihat? Alright, apa yang saya cuba nak highlightkan sini ialah komitmen. Something yang berkenaan dengan our inner self. Dekat luar sana tak ada siapa yang dekat sini yang boleh bagi kita secara mudah, secara magical macam tu. Macam masa saya nak dapatkan degree dulu dalam engineering, saya belajar di Multimedia University Melaka. Saya makan masa selama 5 tahun. Saya kena spend sebanyak RM80 lebih sebagai tuition fee selama 5 tahun tu. Dan saya buat selama 5 tahun tu bukan dengan calang-calang cara. Saya kena buat betul-betul. Saya kena pastikan semua subjek saya pass. Saya kena pastikan saya dapat CGPA yang cantik. Saya kena pastikan juga saya tak extend. Ingat senang ke buat benda tu dekat Multimedia University? Kalau diorang cakap at maths tu susah, dekat engineering ni matematik dia lagi susah. Engineering matematik dia ada 5 level. 1 sampai ke engineering math 5. Maksudnya math semua tu memang gila-gila punya, belit-belit. Saya tengok macam dah bahasa apa dekat situ. Saya kena pastikan saya lepas, and saya tak boleh harapkan lecturer saya dia ambil pen dia, ketuk kepada saya, terus pandai dan terus dapat 4 flat. Tak boleh expect macam tu, sebab itulah benda yang pelik sangat. Dan saya pelik kenapa orang zaman sekarang yang katanya yang profesional, dia ada expectation macam tu, yang harapkan macam ubat kurus lah, benda semua tu kan. So macam nak dapatkan shortcut je kerjanya. So macam salah lah, that's not the way sebenarnya. Itu bukan cara yang terbetul, bukan cara yang paling betul sekali untuk capai ke sesuatu matlamat kita. Macam kalau kita nak kaya, apa yang kita kena buat? Kita kena kerja, kita kena buat bisnes ke, kita kena jaga macam-macam benda, kita kena jaga orang, kita kena ada leadership skill, kita kena ada macam-macam aspek dalam life kita. Supaya apa tau? Supaya bisnes kita berjaya. There is no shortcut kalau nak kaya ni, melainkan kalau kita still lagi percaya there is skim cepat kaya yang kita boleh pakai. Dan ada juga sebenarnya dalam aspek yang berbeza dalam kesihatan, ada juga certain medication yang claim kata dia boleh hilangkan penyakit kanser ataupun sembuhkan penyakit masalah buah pinggang dengan makan ubat sahaja. Ubat dia lah, guna cara medical alternative, which is certain school of thought tak percaya. Tanya mana-mana doktor yang ambil medical punya degree ataupun doctorate, medical doctor, MD, dia tak percaya this kind of medication, sebab once dah buah pinggang rosak, you need to replace them.
ataupun kena buat dialisis sampailah jumpa that buah pinggan yang baru. So there's no shortcut sebenarnya. So shortcut ni tak ada. Even kalau daripada KL nak ke Perlis pun tak ada jalan shortcut pun. Dia still lagi kena travel 5, 6, 7, 8 jam ke Perlis tu. Melainkan kalau korang still lagi percaya ada Doraemon yang ada pintu ajaib, buka pintu, sekarang ni kita kat KL, buka pintu sampai ke Perlis. Kalau korang percaya benda tu lagi, dan saya tak tahulah zaman apa kita duduk sekarang ni. So alright, yang saya macam cuba nak bantu kat sini adalah mereka yang betul-betul committed, yang nak turunkan berat badan. Daripada situ insya-Allah apa yang saya ajarkan, apa yang saya tunjukkan, mereka akan dapat kesan dan diorang akan mudah sahaja dapat turunkan berat badan dalam tempoh yang sangat singkat. So this is the truth. Ini adalah benda yang saya dah tengok sendiri depan mata saya. In fact, daripada claim yang diberikan kepada saya, dan saya akan share semua hasil interview saya yang saya dah buat. Dan sebab saya nak pastikan semua orang akan dapat benefit lagi yang lain. Hello Fazil Limun. Oh. Okay, so far boleh faham tak apa saya cakap ni? Satulah yang saya perasan kan. In order untuk kita capai sesuatu tu, there is no easy way. There is no easy way untuk capai sesuatu. Tapi if there is someone yang bagi tahu, oh there are some ways, cara yang boleh buat cara yang macam tu, cara shortcut, kita kena dengar juga cara shortcut itu macam mana kan. So nak tak nak kita kena study how good it is. Kita tak nak buat something yang too good to be true punya cara. Alright. So apa yang saya cuba nak bantu adalah mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan. Bukan setakat nak bantu orang turunkan berat badan sahaja, tapi saya nak bantu juga. Saya nak bantu juga for those yang nak buat duit poket lebih. Siapa nak buat duit poket lebih? Saya tengah mencari agent. Saya tengah cari partner untuk bantu saya sama-sama spread this movement, this positivity kepada yang lain. So insya-Allah dia punya commission agak handsome. Kita boleh WhatsApp kat belakang, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya tentang macam mana caranya we can collaborate together. So saya betul-betul nak pastikan bahawa lebih ramai lagi orang akan dapat benefit daripada apa yang saya buat, dan lebih ramai lagi orang akan dapat benefit juga daripada collaboration yang saya nak buat dengan orang kat luar sana. So apa yang saya nak buat adalah something yang enable kan orang bukan setakat nak turunkan berat badan, tapi dapat menjana income juga, menjana passive income. So again, commitment is the key. Tak kisahlah sama ada kita nak turunkan berat badan ataupun kita nak buat duit lebih, duit ekstra. Komitmen tu adalah sesuatu yang penting untuk kita terapkan kat dalam hati kita, dalam jiwa kita. Supaya apa? Sebab once kita dah dapat terapkan komitmen dekat dalam hati kita, jiwa kita, apa yang kita nak target tahun 2020 nanti, insya-Allah akan tercapai. Cumanya masalah sekarang ni adalah kita tak tahu nak achieve apa je. Mungkin kita tahu nak achieve apa, kita tak jumpa jalan. Mungkin kita dah tahu apa yang kita nak achieve dan kita tahu jalan, tapi kita tak committed pula. So komitmen tu datangnya dalam diri sendiri. Dia tak ada datang dekat orang lain. Semua orang boleh cakap, semua orang boleh bagi motivasi, yang berbuih-buih mulut dia untuk bagi motivasi kat kita. Tapi kalau kita sendiri yang tak nak ikut, so who else can help you? Tak ada siapa dah yang boleh tolong kita untuk capai apa yang kita nak capai kalau kita sendiri acah-acah macam nak capai tapi tak buat pun. Tak buat pun untuk capai apa yang kita nak. So again, macam biasa saya buat, kalau katakan hai Wazirullah, hai Adlina Bakri, hai yang. So if sekiranya anda berminat untuk turunkan berat badan, boleh PM saya sekarang. Saya dah letak WhatsApp link dekat dalam komen tu.
Hai Adam Idris. Saya juga letak link tu juga sekiranya anda nak communicate dengan saya tentang macam mana caranya kita boleh bercollaborate bersama-sama untuk bantu lebih ramai lagi orang. Orang dekat luar sana tu saya dah congak-congak, rakyat Malaysia ada 32 juta. Kalaulah katakan 46% dari 60% daripada 60 juta, 32 juta tu, okay, katakan saya buat kira-kira sekarang 30 juta tu, kita akan ada 19.2 juta rakyat Malaysia yang adult. Dan adakah anda tahu bahawa 46% daripada rakyat Malaysia yang adult mengalami masalah obesiti? Dekat sini saya congak-congak lebih kurang 8.8 juta orang yang ada masalah obesiti ni yang kita boleh bantu. Kita boleh memberi manfaat. Sekiranya kita tak tahu macam mana cara nak bantu diorang, kita boleh halakan diorang ke jalan orang yang tahu nak buat macam mana. InsyaAllah saya akan bantu mereka yang ada masalah berat badan ni juga, dan saya akan bantu juga orang yang bantu mereka yang halakan kepada saya, yang yang bantu mereka supaya dapat jumpa saya. Of course, kita boleh bercakap dekat WhatsApp. Sekiranya berminat, kita boleh bersembang, dan saya pun nak kenal diri anda juga, siapa anda ni, macam mana anda boleh tak bekerja dan sebagainya. If that's the case, then kita boleh sama-sama berkolaborasi. And 8.8 juta rakyat Malaysia yang ada masalah berat badan. Bukan sikit. Tak kisahlah lelaki ke, perempuan ke, orang KL ke, orang Sarawak ke, orang Perlis ke, orang Johor ke, tak lari daripada 88 juta. Bermaksud, cuba kalau katakan kita tengok keliling kita, bila kita dekat, kalau kita pergi ke office ke, naik LRT ke especially kan, cuba tengok berapa ramai orang yang ada masalah berat badan. Mesti sekali kita tengok, mesti akan jumpa 3, 4, 5, 6 orang. Sekali kita tengok belah kanan pula, mesti akan nampak 3, 4, 5, 6 orang. So point is, bendanya macam merata-rata. So kalau katakan kita biarkan aja, apa korang rasa kalau kita nampak orang ada masalah, kita biarkan aja? Bagi saya itu satu benda yang berdosa tu. Berdosa. Bab kata mentor saya, kita jumpa masalah, kita tahu dah cara dia, kita dah tahu dah siapa boleh bantu dia, dan kita ambil keputusan untuk buat donor je. Berdosa nama dia. Saya bukan ustaz, saya bukannya ahli ulama, saya bukannya ahli fiqh, tapi saya quote balik apa mentor saya cakap, berdosa. Sebab apa? Sebab kita dah tahu macam mana nak bantu, tapi kita decided untuk tak nak bantu dia orang. It could be you, it could be yourself yang ada masalah berat badan, but it could be your friends, kan? Your family, adik-beradik, spouse, kan? Mak bapak kita mungkin ada masalah berat badan tu. Mungkin mereka yang wife, perempuan kan, yang ada masalah berat badan tu, nampak husband dia macam kurang sikit, dah tak mesra dah macam sebelum ni. So takkan kita nak marah husband kita kan? Kita kena ubah dululah apa yang kita boleh ubah kan. It is on our own capacity untuk ubah diri kita sendiri, melainkan kalau kita tak nak ubah. Yang lelaki pula dah naik berat badan macam tu, dia duk biarkan naik, dan bangga pula tayang perut kan. Korang ketahuilah korang kan, lelaki lah paling senang sekali nak kena penyakit macam-macam kan. Dan juga lelaki pun ada masalah. Bila ada masalah obesity ni, dia akan ada masalah seksual juga. Masalah seksual tu, masalah dia tak boleh nak memberikan sepenuhnya kepada pasangan, kepada isteri dia especially kan. So saya cuba nak bantu daripada akar umbi punya masalah sekarang ni, masalah kegemukan, masalah obesity. So dengan kita improvekan kita punya cara kita berfikir, dengan kita improvekan dengan cara kita makan, cara kita handle the situation, insya-Allah benda ni akan jadi makin okey dah. Sebab rakyat Malaysia 46% adult adalah obese. Kanak-kanak kita nombor 2 di Asia Tenggara, nombor 1 adalah Brunei. So kita dapat silver medal untuk kanak-kanak dalam kategori obese dan kita pula dapat gold medal untuk kategori obese untuk golongan dewasa pula. So how proud we are. Adakah kita bangga
Adakah kita bangga dengan benda ni? Bagi saya tak perlu bangga pun. Hai Ahmad Malik, hai Nur Eman Perfume, hai Bonnie Amp, hai Adam Idris. Adam Idris Nohud Saleh. Boleh tak nyanyi kejap? Okay, adakah anda dapat sesuatu dekat sini? Ataupun ada tak korang ada sebarang persoalan? Kalau korang tak ada sebarang persoalan, saya ada satu soalan. Saya ada satu soalan yang saya dapat. Sekejap saya buka soalan tu. Dia tanya kepada saya, apakah makanan yang sesuai untuk dimakan pada waktu pagi? So, jawapan dia adalah, siapa yang dah boleh jawab soalan ni? Dia tanya, makanan apa yang sesuai untuk dimakan pada waktu pagi? Okay, jawapan dia simple. Jawapan dia adalah, korang boleh makan apa-apa pun korang boleh makan. Because it's all about understanding your calorie, your about understanding your calorie. Kalau korang faham kalori korang, InsyaAllah apa yang korang makan tu, korang boleh makan apa saja yang korang nak. Tak kisahlah benda apa sekalipun. Makanan favourite korang pun boleh makan. Korang kena tahu how much kalori yang korang perlukan. Dan korang kena tahu juga apa yang korang makan tu pula berapa kalori dia. So once kita dah tahu these two information, dan kita boleh feed in kepada kita punya needs setiap hari. So once kita dah jumpa apa kita punya needs setiap hari, dan mudahlah sebenarnya untuk kita kontrol berat badan. Masalah kita rakyat Malaysia ni, kita tak tahu apa yang kita patut makan. Kita tak tahu sebenarnya kita ni patut makan apa untuk turunkan berat badan. So kalau katakan kita banyak benda tak tahu, what happen is kita susah nak mengawal berat badan kita. So bila kita tak dapat nak mengawal berat badan kita, stres, kita senang sangat nak give up, kita senang sangat nak nak stres balik. Dan stres salah satu punca juga kenapa kita susah nak turunkan berat badan. Punca kegemukan juga datang daripada stres. So saya nak sarankan, cuba avoid stres. Hello Zack, apa khabar? Itu soalan yang pertama. Dia tanya breakfast patut makan apa. Soalan kedua pula, dia tanya exercise apa yang sesuai untuk senang turunkan berat badan. Exercise yang mudah untuk turunkan berat badan ada, saya boleh suggest gunakan low intensity steady state ataupun LISS, ataupun high intensity interval training, HIIT. Itu pun membantu juga untuk turunkan berat badan, because of the amount of calorie burn sangat tinggi untuk HIIT, dan the amount of fat burning untuk LISS pun sangat tinggi. So try to give it a go, try tengok cara macam mana benda tu. Dan of course kalau katakan at one level mungkin kita rasa macam tak boleh dah nak buat benda ni semua. Kita dah buat dah LISS, kita dah buat dah HIIT, berat badan kita tak turun-turun juga. Sebelum ni mungkin kita dah pernah buat, dapat turunkan berat badan pula, tapi now tak dapat turunkan berat badan. Maksudnya mungkin anda mengalami masalah plateau. So bila kita dah mengalami masalah plateau ni, kita kena tukar sikit game kita. Cara dia macam mana? Mungkin kita kena start to incorporate strength training. Strength training tu macam mana tau? Strength training tu macam angkat besi lah, angkat dumbbell, angkat barbell, guna mesin dan sebagainya. Sebab benda tu pun membantu juga untuk turunkan berat badan by building more muscle, dan it can burn more fat. Dan kadang-kadang kita tak perlu nak jadi terlalu kurus pun, especially for those yang dah badan berisi 140 kilo. Kalau target dia 60 kilo tu macam agak sukar sebenarnya nak turun sampai ke 60 kilo tu. Jauh perjalanan dia kan. Kalau mungkin 70 kilo, 75 kilo tu mungkin possible, sebabkan dia tempoh ni kita kena incorporate strength training, dan kita terpaksa build more muscle supaya kita nampak shape daripada badan yang kita dah losekan tu.
So bila kita daripada gemuk asalnya 140 kilo, kita nak turunkan berat badan ke katakanlah ke 80 kilo, dia akan ada banyak gila kulit yang menggelebih. So kulit yang menggelebih ni kalau katakan kita nak buang boleh, tapi it takes time satu, ataupun kalau katakan nak shortcut boleh, tapi cara dia adalah korang kena pergi buang kulit ekstra tu, and it costly, dia sakit, dan saya tak suggest sebab dia nampak lagi buruk. Why not kita make it so simple dengan cara let it happen, let it lose itself. Macam kalau katakan wife kita dia pernah pregnant dan dia deliver, dan macam mana perut dia tu boleh kembali kepada bentuk sedia kala, dengan cara masa lah. Kulit tu mati, dia akan replenish, dia akan ganti dengan kulit lain. So it takes time, so kena bagi masa sikit. And of course consistency tu sangat penting. Once kita dah konsisten buat apa kita buat, diet apa kita diet, tanpa consume balik kulit yang berlebihan tu dari segi sizing perut kita tu contohnya, dia akan betul-betul akan buang sel-sel kulit mati tu supaya kulit kita akan kembali tegang. Dan of course berbalik tentang komitmen, kalau tak committed lupakan aje lah. Sebab korang senang sangat akan goyang kalau tak committed. So komitmen tu adalah satu benda yang sangat-sangat payah nak dapat. Ramai orang nak capai sesuatu tapi tak committed. Tak committed dari segi tenaga, tak committed dari segi attention, tak committed dari macam-macam aspek. Senang sangat distracted, rasa macam susah nak commit themselves. Itu susah saya nak tolong. Orang macam tu saya susah nak tolong, walaupun sebenarnya potensi dia sangat tinggi, tapi kalau dia ada macam tu, dia akan jadi susah sikit lah kan. So macam payah untuk kita nak settlekan orang yang macam ni. So apa yang saya boleh buat sekarang ni, saya boleh bantu anda. Sekiranya anda betul-betul committed, sekiranya anda betul-betul nak capai ke matlamat anda untuk turunkan berat badan, boleh message saya, boleh PM saya. InsyaAllah saya akan bantu anda dengan komitmen yang anda berikan kepada saya. Bila anda committed, saya akan lagi committed. Itu adalah semua orang akan rasa macam tu. Bila kita rasa macam nak bantu orang, InsyaAllah Allah akan bantu kita. Itu yang saya punya prinsip. Sekiranya anda memberi manfaat kepada orang, anda adalah orang yang terbaik. Maksudnya dalam ni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sekiranya kita mungkin tak reti nak bantu orang tu nak turunkan berat badan tu macam mana, so anda hanya boleh buat macam boleh bantu saya untuk spread this news, spread this information yang saya dah capai, yang saya dah bantu ramai orang untuk turunkan berat badan. Saya akan share beberapa video nanti esok saya akan share 2 video yang saya dah interview orang, dan saya nak anda tonton sendiri video tu dan tengok macam mana video tu memberi impact kepada orang yang macam mana. Adakah anda rasa video yang akan saya share ni tentang penurunan berat badan sebanyak 12 kilo sebulan, plus dia dapat turunkan 2 kilo seminggu dalam tempoh yang sangat singkat, seminggu je 2 kilo. What if kalau katakan kita extendkan dia ke sebulan setengah, setahun, apakah perasaan dia kalau dia dapat turunkan berat badan sejauh itu? Bagi saya happy, sebabkan saya dapat bantu dia. Saya happy babe. So alright, I think that's all for now. Again, thank you for watching, thank you for participating, thank you for the likes, thank you for the comment, thank you for the shares. Thank you pada yang memberi saya semangat, yang memberi saya motivasi, yang message saya kadang-kadang bila saya tengah down tu di WhatsApp saya, bang jangan down, ramai orang perlukan abang untuk share tips dan sebagainya. Saya rasa sangat-sangat bertuah sebabkan saya jumpa community yang betul-betul positif, macam dalam community yang berada dalam Facebook page saya ni dan dalam Facebook friend saya. Alhamdulillah. So that's all for now. Saya harap anda akan dapat manfaat, kalau tak banyak pun sikit, daripada apa yang saya cakap ni. Dan saya doakan anda supaya anda dapat capai ke matlamat yang anda nak pergi pada tahun 2020 nanti. Tak kisahlah dari apa angle sekalipun, dari sudut financial ataupun dari sudut macam-macam aspek, saya doakan anda capai ke matlamat itu dengan sebaik mungkin. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.